Nico. Tapi sekarang kita lihat pada item atau kedua-dua pasukan. Kalau lihat tumpuan kepada Kochi, dia pada awalnya, okey, kalau anda semua masih ingat lagi, Rival telah pun menyiapkan Chorus Decide dan menyiapkan Demon Hunter Sword, dan dia dah menyiapkan Golden Staff. Ya, Untuk tiga item penting bagi hero yang boleh melakukan item speed. Berbeza daripada Kochi adalah dia menyiapkan Berserker Fury, dia buatkan Husklock, tapi apa yang menarik adalah dia tak menyiapkan Wind of Nature terlebih dahulu. Ya betul. Dia terus pergi ke Malefic Rod yang membolehkan ahli pasukan dia, terutama sekali dengan Raccoon Joy, berada di bahagian hadapan untuk meleburkan Genos terlebih dahulu. Sebab kalau kita lihat di sepanjang game berlaku adalah pasukan tim KYG bermain sekeliling Nico untuk cuba menangkap Genos, memandangkan Genos adalah satu-satunya hero yang sangat keras dalam game. Dan apa yang berlaku adalah Todak Legion tidak mengambil kira tumpuan pasukan tim KYG yang memang Genos menjadi tumpuan waktu itu, sebab waktu itu memang Genos lah memang orang kata macam makanan lah untuk pasukan KYG. Sebab betul, sebab pada minit yang ke-5 ke-6 situ saya dah perasan memang Genos dah pun mempunyai 3 kematian di waktu MNAP masih lagi tengah santai-santai lagi, macam 1-1, 1-2, tak banyak pun yang kematian diberikan daripada pasukan daripada MNAP. Jadi kita teruskan kepada damage dealt dipersembahkan oleh kedua-dua pasukan, memang ternyata diberikan kepada Kochi. Ya betul, 66,000 damage dikeluarkan sahaja daripada Kochi. Seperti yang dikatakan oleh Fuad sebentar tadi, itemization adalah kunci oleh Kochi ini sentiasa untuk kekal hidup dalam satu lagi muka pemilihan knockdown. Tapi untuk Rival juga, sebenarnya daripada awal game pasukan Todak Legion dah pun mendahului daripada segi gol, tapi satu demi satu kesilapan mereka akan membuatkan mereka sedikit lama sedikit berundur. Sebab apa? Genos dah pun mati 3. Seperti awak katakan tadi, kematian yang ketiga seawal minit yang ke-6 itu membuatkan dia tak boleh mencari satu lagi itemization ataupun kill. Sebab apa? Satu demi satu daripada pasukan KYG dah pun mula untuk tebalkan damage dia. Daripada Fedrin sendiri, daripada Raccoon Joy sendiri, daripada Nico sendiri pun dia dah tak mampu untuk meleburkan nyawa mereka. Ya, dan kalau kita lihat daripada segi kill participation antara kedua jungler pun, memang kita tengok bagaimana Genos kurang berada dalam team fight yang berlaku, sebab dia sedang kali bila dalam team fight dia dah tak ada. Okey, dan kalau kita lihat daripada damage taken untuk kedua pasukan, ya, memang Genos yang mengungguli, sebab memang saya katakan memang Genos dia keras. Okey, dia keras, pada masa yang sama dia berada hadapan. Tetapi apa yang kurang daripada Genos adalah dia terlalu banyak damage yang diterima oleh pasukan tim KYG, tetapi kurang follow up damage daripada pasukan dia. Rival saya rasa dia ada damage yang diberikan daripada pasukan lawan. Joy Boy dia lebih berada di bahagian belakang. Dia melakukan flanking untuk ahli pasukan dia. Tapi kalau kita lihat damage taken untuk Joy Boy pun agak besar, memandangkan dia ada survivability tinggi, dan pada masa yang sama dia sering berjalan bersama dengan Hazelnut, jadi membolehkan dia mendapatkan damage taken sebanyak itu. Dan kalau kita lihat damage kepada tower untuk kedua pasukan, memang selebihnya berpihak pada pasukan tim KYG, yang mana bukan, kalau biasa kita lihat tim damage tower memang marksman je lah. Marksman lah. Okay, memang marksman je lah. Ya, betul. Tapi untuk tim KYG, mereka membahagikan damage antara pasukan. Maknanya satu hit sangat-sangat penting untuk mereka mendapatkan objektif mereka, dan ini adalah total heal antara kedua pasukan. Yap, kalau kata Angela bukan heal yang terbanyak, saya tak tahu nak cakap macam mana. Itulah tu, itu namanya mungkin kesilapan lah kan. Sebab apa? Daripada skill 1 pun dah tunjukkan heal yang orang kata boleh saja menyelamatkan rakan sepasukannya. Tapi tidak lupakan juga oleh pasukan KYG. Kita fokus kepada NAP sebab apa? 56,000 sahaja total heal kepada diri dia sahaja. Ini menandakan dia betul-betul memerlukan HP yang begitu banyak. Yap, dan sekarang kita akan masuk ke key player pada game pertama. Match pertama pada hari ini jatuh kepada Kochi yang berjaya memegang 2 title, iaitu Rich Guy dengan gol per minit 728 dan The Carry dengan damage yang menghasilkan sebanyak 66,000. Ya betul, tapi ini ada sandbag daripada pasukan Todak Legion. Sepertinya Genos mesti akan jadi bangsa utama kerana 14,000 orang kata 143,000 sebenarnya damage yang diterima kepada dirinya sahaja oleh tim KYG. Tapi tidak lupakan juga Best Wingman daripada pasukan KYG. Sebenarnya Best Wingman ni tugasnya mencari assist saja, sebab assist dia dah pun 8, orang kata
assist yang paling tertinggi. Tapi untuk apa-apa pun kita akan lihat MVP untuk game yang pertama jatuh ke tangan Raccoon Joy dengan S-Box yang ditujukan kepada kita kemas dengan Adil dan Last Insanity. Dengan adanya nyawa kedua, tidak lupakan juga dengan item build membeli immortality. So dia dah anggap ada 3 nyawa dah sekarang. Ya, betul tu. Dengan 3 nyawa tersebut kita lihat bagaimana dia berjaya menadah damage daripada pihak lawan sebanyak 5,800 damage. Begitu tinggi saya boleh katakan damage yang dia tadah daripada pihak lawan seminit. Kalau ikutkan damage tu per minit tu memang dah banyak dah kill dari pihak lawan. Tapi apa yang berlaku adalah Raccoon Joy langsung tidak ada sebarang kematian yang membolehkan dia survive lebih lama. Dan juga kalau kita tahu dalam item terbaru ni iaitu Oracle telah ada sedikit revamp. Jadi dia ada magic resistance dan pada masa yang sama dia juga ada armor yang membolehkan dia survive dalam game. Pada masa yang sama juga menambahkan shield dan juga healing effect terhadap diri dia. Jadi memang satu item yang sangat-sangat dipilih untuk Raccoon Joy. Memang sangat sesuai membolehkan dia bergabung bersama dengan Ice King Quan yang membolehkan dia mendapatkan heal lebih banyak. Jadi mari kita masuk ke dalam highlight yang dibawakan khas oleh Hotlink. Ini yang saya katakan pada awal ni untuk pasukan tim KYG, dia berjaya mendapatkan objektif terlebih dahulu dengan mencuri turtle yang pertama. Daripada situ Todak dia dah mula macam dia dah ambil objektif aku dia nak ambil key orang pula lah. Dia nak ambil key orang pula lah. Tapi apa yang berlaku adalah tim KYG pun juga melakukan perkara yang sama pasukan Todak Legend yang membolehkan. Ini yang saya katakan. Raccoon Joy dia sering masuk apabila ahli pasukan dia lain dah mula habiskan skill mereka dan terus masuk tak fikir banyak. Last Insanity. Ya, betul. Tapi itulah dia. Seperti yang kita katakan, tim Todak Legend pada fasa awal game, betul-betul mendominasi. Tapi satu demi satu kesalahan mereka membuatkan tim KYG menjarakkan gol mereka. Lihat saja di minit yang ke-16, 3,000 gol. Hampir dekat ke 4,000 juga daripada segi gol advantage mereka. Tapi tidak lupakan juga daripada tim KYG. Begitu kita akan lihatkan juga itemization daripada kedua-dua pasukan. Kita nak fokus kepada Kochi lah. Sebab seperti yang awak kata, carry tank itu sangat-sangatlah berkesan. Sebab apa? Ada juga Thunderbelt, ada juga satu lagi orang kata Hunter Strike dan juga satu lagi item defense yang sangat-sangat orang kata mudah untuk dia memberikan damage tapi dalam masa yang sama nyawa dia tebal. Dan item Brute Force Breastplate ni ada satu item yang sangat suka untuk carry kerana setiap kali dia mengeluarkan damage pada pihak lawan. Okay, pada anda tak tahu, setiap kali dia mengeluarkan pada pihak lawan, damage dia meningkat. Itu dah sesuai apabila nak bermain carry sebagai tank. Okay, first dia ada Thunderbelt yang dapat passive dia saja, dapat daripada segi passive dia juga dan juga cooldown reduction. Itu saja dua kelebihan yang dia dapat daripada item untuk menambahkan damage pihak lawan. Yang kedua adalah untuk menambahkan lagi damage untuk dia adalah dengan mengadakan breastplate Brute Force ni. Brute Force Breastplate ni balik je. Dia berbelit-belit ayat dia. Okay. Jadi daripada situ dia dah mula memberikan kelebihan kepada carry untuk menambahkan damage pada masa yang sama untuk mengeluarkan tu damage kepada pihak lawan. Yang sekarang ini saya rasa katakan memang Hazelnut lah adalah orang yang perlu dicari terhadap Kochi. Yang ketiga pada sekarang ini memang Hazelnut hanya siap satu je item dia, Blast of the Oasis. Ya, betul. Tapi sebenarnya kita nak bagi kredit juga pada Hazelnut sebab apa? Ultimate dia kena sahaja kepada 3 ataupun 4 pemain KYG tapi malang. Sebab apa? Tim Todak Legion dia tak ada damage lagi. Tapi fokuskan juga damage yang dikeluarkan oleh Joy Boy sebenarnya di tempat yang pertama. 30,000 sahaja daripada dirinya sahaja. Tapi tidak lupakan juga Dinesh dengan Astra Recall daripada tadi mengena sahaja dan itu membuatkan 59,000 damage yang berjaya untuk dikeluarkan juga. Betul tu. Tapi kalau kita lihat sekarang ni memang damage besar dikeluarkan oleh Dinesh. Tapi yang merisaukan sekarang ni adalah kita tengok damage yang dikeluarkan oleh Genos. Dia main Nolan. Okay, dia seorang assassin. Sepatutnya dia adalah tugas untuk meleburkan enemy di bahagian belakang. Tapi apa yang berlaku adalah dia merupakan damage dealer yang terendah dalam tim dia selain daripada Hazelnut. Memandangkan dia adalah seorang assassin tapi dia tak boleh nak menjalankan langsung tugas dia untuk menangkapkan enemy di bahagian belakang. Tugas flanking dia di situ telah pun digagal. Seperti saya katakan, kerana keberadaan Nico yang boleh melakukan face check untuk memastikan Kochi dalam keadaan selamat. Dan sekarang kita lihat damage taken di antara kedua-dua pasukan. Yang paling tinggi sekarang ni sememangnya diberikan kepada MNAP yang sentiasa berada di bahagian hadapan, membolehkan ahli pasukan dia survive dengan elemen. Tapi apa yang menarik adalah ahli pasukan dia macam asing, dia macam sama ratakan damage yang diberikan.
Sebab mereka tahu mereka tak ada healer. Dia berbanding dengan pasukan Total Legion yang healer memang sangat tertumpu kepada Hazelnut. Tapi apa yang berlaku adalah Joy Boy lebih menadah damage tersebut yang menyebabkan Joy Boy seringkali dijatuhkan terlebih dahulu, membolehkan pasukan TKYG mendapatkan alih pasukan yang lain, membolehkan Genos langsung tidak boleh melakukan flanking. Ya betul. Tapi ini dia damage to tower daripada pasukan KYG. Semestinya akan diberikan kepada Marksman seperti kita kata di game yang pertama. Kalau nampak dia damage to turret, semestinya akan diberikan kepada Marksman. Kita lihat saja Kochi 25,000 damage kepada tower. Ini menandakan dia adalah split pusher yang berjaya juga oleh pasukan KYG, tapi tidak lupakan juga oleh rival. Walaupun 100% daripada kill participation, tapi damage tower juga dia lah yang pertama. Sebanyak 2,000 saja. Ini menandakan pasukan Todak Legion tak ada peluang langsung untuk menjatuhkan satu turret yang ada. Ya, memang langsung tak ada peluang. Sebab apa? Sebab dia telah dipenjaga rapi. Sebab kita tahu AS planner dia adalah Raccoon Jet ke Esport. Jadi untuk dia pergi ke bahagian jungle itu memang susah. Memang betul dia diasak kemas oleh Joy Boy di bahagian atas. Memandangkan Joy Boy menggunakan Bravest Fighter dia untuk menambahkan nyawa dia pada diri dia dan untuk memberi asakan pada pasukan pada Raccoon Joy. Tapi ada sekadar asakan saja dia ada. Tapi daripada segi pushing kepada bahagian tower memang tak boleh langsung. Memandangkan Raccoon Joy boleh membuatkan heal kepada diri dia sendiri. Dia boleh menyembuhkan diri dia dengan adanya Firagama dan juga immune dia perekat kontrol daripada pasukan Todak Legion. Dan sekarang ni kita lihat total heal yang diberikan memang tak ada tak bukan kepada Hazelnut dah. Kalau kata orang lain lagi tinggi daripada dia, memang is something wrong. Maknanya Hazelnut menjalankan tugas yang bagus untuk mempertahankan alih pasukan dia. Pada masa yang sama juga Jogja berada hadapan untuk memberikan heal kepada diri dia. Bertahan dengan begitu lama tetapi tidak cukup besar apa yang dipersembahkan oleh pasukan Todak Legion. Kerana kalau kita lihat pasukan tim KYG, lagi besar total heal yang diberikan daripada pasukan Todak Legion. Malah Kochi jauh 5 kali ganda lagi banyak daripada rival. Ya betul. Tapi ini ada key player untuk keempat-empat kita. Rich Guy, the carry, setback dan juga best wingman. Rich Guy terus kepada Kochi. Sebab apa? 761 gold per minute yang mampu dia cari. Tapi Dinish, the carry, damage yang dikeluarkan 59,000. Seperti yang kita katakan tadi, dengan Astra Recall yang betul-betul kena kepada rakan sepasukan daripada Todak Legion. Tapi sandbag yang tak lain tak bukanlah pasti ASP lain daripada pasukan Todak, iaitu Joy Boy dengan adanya lapu-lapu yang membuka selalu Bravest Fighter kan di kawasan hadapan, cuba untuk masuk dan berikan damage, tapi malang sekali dia yang akan tertupas dengan lebih awal. Dan the best wingman jatuh juga ke tangan Dinish 2 kali. The carry pun dia, the best wingman pun dia dengan 9 assist yang berjaya dicatatkan. Ya, salah kata daripada stat yang sebelum diberikan, memang Danish dan juga Kochi mempunyai kill participation yang sangat-sangat tinggi, menghampiri 100%, yang menyebabkan dia boleh memberikan assist dan pada masa yang sama mengenakan damage yang besar kepada Marksman. Mereka mendapatkan kill dengan mudah terhadap pasukan Todak Legion. Jadi inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, MVP pada game yang kedua. Match yang pertama diberikan kepada Nico. Ya betul. Sebab apa? Maltilda yang betul-betul mengganggu satu lagi rotation yang ada daripada pasukan Todak Legion, membatalkan sahaja pergerakan yang ada dengan Circling Eagle dan juga Guiding Wind yang boleh saja membawa rakan sepasukan. Tapi daripada segi itemization pun seperti biasa, Flash of Oasis akan jadi orang kata item penting oleh sesiapa yang main healer pun. Support healer mesti akan ada item Flash of Oasis bersama-sama juga dengan Enchanted Talisman. Yap, tapi kena faham, untuk bermain game selama 10 minit, dalam 10 minit tu menyiapkan 2 item untuk dia sebagai seorang roamer, which is satu perkara yang memang menakjubkan lah tu kita katakan. Sebab bukan mudah tu lah, manakala dia goal per minute pun 560 saja. Manakala dia ada darah seorang roamer, tapi dia mampu untuk menyiapkan 2 item besar dalam masa 10 minit. Dan sekarang kita akan pergi kepada highlight yang dibawa khas dari Link. Jadi kita tengok pada awal-awal game memang kita nampak memihak kepada pasukan tim KYG yang dia berjaya menutup pergerakan pada Hazelnut yang langsung tidak mampu untuk memberikan bantuan kepada pasukan ini di bahagian tengah. Selalu daripada situ kita dah dapat lihat pergerakan rotasi pasukan Todak Legion pada awalnya dah mula diberhentikan kerana Hazelnut telah pun dikorbankan. Ya, jadi apa yang berlaku adalah pada masa yang sama, dia dah mula, first dia dah tutup Hazelnut, dia tak boleh nak buat apa-apa dah. Kedua, fokus mereka adalah kepada Genos. Jadi siapa yang perlu hentikan pergerakan pada Genos adalah daripada Nico yang sering kali menggunakan Circling Eagle di bahagian berhampiran, di bahagian hutang semak dan juga di bahagian sungai yang ada untuk melihat di manakah kedudukan Genos ini, yang membolehkan pasukan KYG mengatakan okey, dekat bahagian sungai ni tak ada,
mungkin Genos ada kat bahagian berasingan yang membolehkan dia melakukan split push ataupun asakan di tempat yang jauh daripada Genos. Ya betul, dan ini dia standing untuk regular season hari yang ketiga di week yang pertama Challenger Conference. Seperti yang kita katakan, tim KYG mesti akan di tempat yang pertama sebab dia dah menang 2 game berturut-turut, dan juga Aziz Eldian di tempat yang kedua berkongsi tempat dengan Miracle Gaming dengan ada 2 mata. Tapi DX Origin kongsi juga tempat bersama dengan Penang Academy di tempat yang keempat. MSLS UKM Aero di tempat yang keenam sekali lagi dengan Kelantan dan FIS Reapers akan kita saksikan tak lama lagi. Ya, dan saya menarik apa yang akan berlaku selepas ini adalah ada pasukan Penang Academy dan juga pasukan Kelantan. Yang kedua ni adalah pertarungan antara negeri yang kita katakan. Jadi kedua ingin kemenangan, manakala Penang Academy adalah tim yang kuat seperti dikatakan sebab dia bertemu dengan MV Dream Esport. Dia berjaya mendapatkan satu mata seri antara satu pasukan daripada Affiliate Conference. Memang satu pencapaian yang sangat menakjubkan untuk pasukan Penang Academy memandangkan pada perlawanan MEL sebelum ini pasukan Penang Academy kalah kepada pasukan MV Dream. Tapi pada pertandingan MEL kali ini pasukan Penang Academy berjaya untuk menyamakan kedudukan dengan pasukan MV Dream. Kita masih lagi tak tahu bagaimanakah prestasi akan dipersembahkan oleh pasukan Penang Academy. Jadi yang seterusnya kita akan lihat standing untuk pasukan Affiliate Conference. Yang tangga teratas masih lagi belum dipintas, pasukan Homeboy Syndicate dengan 3 mata. Tempat kedua Todak Legion sayang sekali peroleh kekalahan menentang pasukan KYG sebentar tadi. Jadi terus pasang akur dengan 2 mata saja dengan 1 kemenangan 1 kekalahan. JP Niners, Barakuda Beta, MV Dream berkongsi tempat ketiga dengan 1 mata berkena pasukan tim Hawk Rookies dan juga RSG Synergy. Saya rasa mereka perlu step up the game sebab kerana mereka sekarang berada di bottom 2 yang betul. agak tidak selesa kita katakan. Ya betul, sebab apa tahu top 4 akan layak ke playoff tapi mereka di tangga kedua terakhir. So ini akan membuatkan satu lagi debaran oleh pasukan mereka. Tapi seperti yang kita katakan, Todak Legion sangat-sangat tidak bernasib baik kerana dia telah pun dikalahkan oleh pasukan KYG di game yang pertama sebentar saja tadi dan terpaksa juga untuk akur di tempat yang kedua. Tapi kita pun dah lihat permainan yang ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan untuk game yang pertama sangat mendebarkan juga.